Ini kita continue tadi. Okey. Kat mana saya last tadi? Tiba-tiba. Okey. Tiba-tiba. Okey, so macam saya kata tadi, selalunya kegagalan satu-satu rancangan perniagaan tu because masa you start business, you kata you perlukan 100,000. Tapi bila dah kira-kira kos pelaksanaan projek hanya diperlukan 30,000 je. You nak buat apa dengan 70,000 tu? So benda tu yang akan menyebabkan at the end kita punya penyata pendapatan perniagaan tu akan jadi rugi ataupun tak memberangsangkan. Okey. Tak memberangsangkan. Okey, tak memberangsangkan. Satu lagi you kena ingat contoh you kata okey miss, saya untung lah saya dapat RM30,000. Ni you punya profit, RM35. Okey. RM30,000. Okay, sekarang ni kalkulator bahagi dengan 12 bulan dapat berapa? Dia kata saya dapat 2,500. No. Berapa? 2,500. Okey, 2,500. So maksudnya you kata you untung. Saya untung miss 30,000. So saya akan tanya, okay, so bila you bahagi 12 bulan, sebulan you dapat 2,500 je. Okey, katakan awak perkongsi awak ada 3 orang. 2,500 awak bahagi dengan 3 orang perkongsi. Berapa seorang dapat? RM833. RM833.30. Okey, 33 sen. 33 sen. RM833.33. Okay, agak-agaknya sebenarnya awak tu untung ke tak untung? Tak untung, men. Tak untung. Tak untung. Okay. Tak, memang tak, memang pada hakikinya awak nampak awak untung 30,000. Tapi bila awak bahagikan dengan 12 bulan, awak dapat 2,500 je sebulan. And then 2,500 awak ada 3 orang perkongsi dalam awak punya perniagaan tu. So ada RM833.33 seorang je dapat. Jadi tak berbaloi lah awak buat rancangan perniagaan. So macam mana awak nak pastikan yang awak punya rancangan perniagaan tu nampak okey walaupun awak ni di awal perniagaan. So at least minimum seorang kena dapat RM5,000. So bila awak dah bahagikan 3 orang perkongsi tadi, dia bukan 833 tapi dia minimum RM5,000 seorang perkongsi. Maksudnya seorang perkongsi boleh dapat RM5,000 untung. Bukan RM5,000 bayaran allowance ke apa, tak. Untung tu seorang perkongsi minimum RM5,000. So memang kebanyakan rata-rata bila present tu memang untung. Tapi untung at the end bila kita bagi tahu balik, bahagi dengan bahagikan dengan perkongsi, so dapat terlalu sedikit lah. So, kena pastikan seorang minimum RM5,000. Okey. Dan tu sebenarnya saya cerita daripada awal tadi sampailah sekarang ni, sebenarnya dia dah hampir cover dah what to do, how to do. Yang saya belum cover lagi adalah when to do dengan where to do. Okay, so tadi saya baru kata apa nak buat dengan bagaimana nak buat lah. Okay. Jadi kenapa cerita perniagaan ni asyik cerita pasal kos, pasal duit macam belajar account pula. Sebenarnya bukan belajar account tapi memang belajar sebab keusahawanan ni memang you nak running business memang dia perlukan kos lah. Okay. Clear Okay. Okay, ada apa soalan yang nak tanya sebelum saya pergi kepada strategi awak nak tahu awak punya perniagaan ni? Okay, when to do tu adalah bila awak nak start business. So bila nak start business tu jawapannya adalah pada seseorang usahawan tu lah. Bila dia nak start business. Dia nak start esok ke, dia nak start bulan depan ke, tahun depan ke. Okay. So kita kena tahu bila kita nak start perniagaan,
Okay, kos-kos yang kita nak mulakan perniagaan bakery tadi. So, dia ada satu fasa yang kita panggil dia sebagai pra-operasi. Okay. So, kalau you belajar cash flow, okay, aliran kewangan, so dia akan ada satu tu kita panggil pra-operasi. Pra-operasi tu dia berlaku pada bulan kosong. Kita kan you nak start bisnes Januari, Februari sampai Disember. So, dalam you punya cash flow tu dia mesti ada satu bulan yang kita panggil sebagai bulan kosong. Bulan kosong tu maksudnya adalah pra-operasi. Apa, nanti hari ni saya akan create satu simple cash flow. Nanti besok saya akan show dekat dalam kelas ni lah apa yang maksud saya pra-operasi tu. Okay. Setiap perniagaan dia mesti bermula dengan pra-operasi. Dia tak ada kalau katakan Imran nak start bisnes Januari. Tiba-tiba Januari itulah baru nak beli kuali, Januari tu baru nak beli periuk, dia tak ada. Dia mesti ada month before ataupun 2-3 bulan ke ataupun tahun sebelum ke yang kita panggil sebagai pra-operasi tu lah. Kita dah sediakan benda tu. Bila start je Januari tu maksudnya kita adalah fasa kita nak running kita punya operasi perniagaan. So saya melambai kepada siapa tu? Ada lambai kat saya, Miss. Okay, so itu when to do tu maksudnya terpulang kepada usahawan tu dia nak mulakan bila lah. Okay. Kemudian where to do. Okay, where to do ni adalah berkaitan dengan lokasi lah. Kalau kita kata dalam marketing kita ada 4P kan. Dari segi produknya adalah produk, price, promotion dan kita ada place. So where to do tu adalah lokasi yang kita pilih untuk kita start kita punya perniagaan. Okay, contohnya you nak buka bakery. Takkan you nak buka bakery tu dekat dalam kampung awak sendiri. Contoh kampung awak tu kampung Ulu kan, nak buka bakery. Biasa orang kampung kebanyakan dia tak suka beli, dia suka buat sendiri. So, maksudnya lokasi tu adalah awak pilih yang sestrategik mungkin lokasi yang awak nak buka tu supaya dapat dikunjungi oleh orang lain. Okay, ataupun lokasi tak semestinya tempat. Kalau saya kata tadi di peringkat awal awak tak nak buka kedai. Awak tak nak kos yang tinggi, awak nak beroperasi di rumah sahaja. Jadi yang dia boleh katakan where to do itu adalah you punya media sosial yang awak pilih untuk awak mengoperasikan perniagaan awak tadi. Sama ada Instagram ataupun Facebook page dan lain-lain lah, WhatsApp, apa benda tu kan. WhatsApp status lah. So benda-benda tu adalah medium-medium yang diguna pakai untuk yang sekarang. Ataupun you kata you ada YouTube channel. Okay, yang orang dah subscribe banyaklah berpuluh-puluh ribu. Mungkin boleh guna pakai sebagai YouTube channel tu adalah channel juga awak nak melaksanakan awak punya lokasi tu tadi. Okay. Rasa Alif Syukri tu nak kata dia punya produk dia terlalu untung, tak juga. Tapi disebabkan dia ni adalah menjaga populariti dia punya diri tu, dia terlalu nak tunjukkan, nak show off everything yang dia ada. Saya rasa dia punya YouTube channel tu antara yang mungkin silap Ibrahim 70% daripada income yang dia dapat tu adalah datang daripada YouTube channel dia sendiri. Macam saya pun saya tak suka Alif Syukri tu, tapi kadang-kadang bila dia kata okay sila sambung tengok saya punya ni dekat YouTube channel kan, secara automatically kita pun akan terbuka juga apa ni YouTube channel tersebut. So dia akan increase dia punya view lah. So kita ni adalah public viewer yang akan tengok dia punya tu. Okay, clear what to do, how to do, when to do and juga where to do. Clear tak Zarif? Senyum-senyum. Semua ni mengantuk ni. Okay. Kita kena main kira-kira sikit lah supaya you all ni tak mengantuk. Supaya tak mengantuk, kita kena main kira-kira.
Okey, saya bagi satu contoh perniagaan. Okey, satu contoh perniagaan restoran. Restoran. Tak besar, tak kecil tapi adalah restoran lah. Okay, dalam restoran ini, dia mengambil kira kos yang bulan-bulan dia nak keluarkan adalah satu salary yang bernilai RM5,000. Kemudian dia mengambil kira rental bulan-bulan yang dia kena bayar sebanyak RM3,000. Dia ada overhead cost yang dia nak kena cover bulan-bulan sebanyak RM1,000. Kemudian dia ada susut nilai ataupun depreciation. Susut nilai aset restoran dia. Okay, mungkin bernilai RM1,000 juga. Okay. Kemudian dia ada lain-lain keperluan restoran sebanyak RM10,000. Berapa, Miss? 10. RM10,000. Baik. Okay, sekarang ni bantu saya, tolong totalkan berapa semua kos bulanan yang restoran ini perlukan. 20K. Berapa K? 20. Okey, betul lah. So total dia adalah RM20K. Hebatlah dia. Easy. Okey, so bila kita berniaga, benda yang kita kena ambil kira adalah titik pulang modal. Okey? Titik pulang modal ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai break even point. Okey. So macam mana kita nak mengira simple titik pulang modal kepada restoran ini yang kos bulanan ni adalah sebanyak RM20,000. Okay. Katakanlah saya kata syarikat ini dia nak untung kasar dia 50%. Okey. Kalau 50% untung kasar, berapa rasanya dia kena dapat? Okay, so macam mana nak kira? Okay, macam mana nak kira yang saya kata 50% tadi tu untung kasar yang syarikat nak? Okay, bila kita kata istilah yang orang berniaga ni dia akan pakai untung kasar tu, dia orang suka guna margin. Berapa margin yang dia orang nak? Bisa dengar tak Haziq? Margin. Kita tak biasa dengar. Okay, katakan dia kata dia nak untung kasar dia 50%. So macam mana kita nak kira untung kasar tu berapa nilai dia adalah, so RM20,000 tadi, okay, RM20,000 tadi, you all kena bahagikan dengan 0.5. 0.5 tu adalah mewakili 50%. So berapa? RM20,000 bahagi dengan 40, Miss. berapa? RM40,000, Miss. RM40,000. Okey, maknanya untung kasar yang dia punya restoran nak dapat adalah sebanyak RM40,000. 50% dalam bentuk percentage, tapi duit yang dia nak kena adakan untung kasar, dia belum untung bersih lagi. Untung kasar adalah RM40,000. Dengan cara kita bahagikan kos bulanan yang kita nak keluarkan tu dengan percentage yang kita target tadi. Okey. So macam mana pula kita nak kira profit kepada syarikat ini? Tadi kita kata untung kasar dia 50%, mestilah profit pun 50%. Takkan untung kasar 50, tiba-tiba untung bersih lebih daripada tu. Tak logik lah. So macam mana nak kira adalah RM40,000 yang kita target untung kasar tadi. So kita kena darabkan dengan 0.5
juga. Dapat berapa? 40,000 bahagi dengan 20,000. 20,000. 20,000. 20,000. Okay, jadi 20,000 itu adalah untung bersih yang akan diterima oleh restoran inilah. Okay. Jadi mula saya kata kos bulanan dia adalah 20,000. So syarikat ni dia tak target tinggi, dia hanya nak untung kasar 50% je. Macam mana nak dapatkan untung kasar itu adalah kos bulanan 20,000 bahagikan dengan percentage yang kita target tadi. So itu adalah untung kasar lah. Untung kasar 40,000. Kemudian macam mana kita nak tahu untung bersih restoran ni adalah 40,000 untung kasar tadi kita darabkan dengan 50% ataupun 0.5. Clear Dapat tak? Faham. Okay, saya bagi random questions. Tengok you boleh dapat tak dia punya gross profit dengan net profit. Okay, saya bagi kos bulanan. Over kata calculator. Okay, saya bagi salary saya kata 6,500. 6,500 ni. Sekejap. Mute gang. Okay, salary bersamaan dengan 6,500. Okay. So, syarikat ini ada electricity, saya bagi utilities lah. Okay. Haziq, biasa kedai awak punya kos bil-bil semua berapa bulanan? Tak sure. Tak sure Lebih daripada 1,000 ke macam mana? Ke kurang? Boleh lah. Lebih dari 1,000? Ke 1,000? 1,000 macam tu lah ya. 1,000 boleh tengok sebab elektrik, air semua. Okay, so 1,200 lah saya kata utilities. So ada salary, ada utilities, kemudian saya kata rental. Miss, tadi yang bil air berapa? Bil api? Tak, utilities ni segala macam bil. Saya dah masukkan semua 1,200. Okay, lepas tu saya kata rental 2,800. 1,800. Okay, sewa dia. Kemudian overhead cost. Okay. So RM 2,300. Kemudian keperluan restoran RM 10,500. 10,500 Miss. Keperluan restoran dan saya kata kos kecemasan adalah dalam RM500. Berapa? RM500. 23,800. 23,800. Okey. 23,800. Soalan saya, berapakah untung bersih restoran ini? Berapakah untung bersih Okey, so company ni target sebanyak 75%. Company ni target 75% untung. 23,800. Sekejap. Dia target 75% untung. 75% Untung kasar ke bersih? Saya nak bersih tu kan. Bersih.
Ha. 31,733.33 sen. Ya, betul. Ya, 3,000. okey, type jawapan kat tepi tu. Type dekat chat tu. Berapa jawapan banyak sen tu? Bukan kasar. Ha. Untuk kasar dia 23,800 kat ni. Salah kira ya. Tak, saya nak untung bersih. Oh, 2 sen. Ha. 31. Tu. 333 sen. Betul. Dapat. Okey, dapat jawapan yang sama tak? Dapat. Okey, Wani tolong type dekat kawan-kawan. Apa step pertama yang Wani kira dapat jawapan berapa sehingga dapat 31,733 tu? Nak tambah ke Miss? Ke nak cakap? Terpulang nak cakap ke macam mana? Apa step pertama Wani buat? Saya MVP. tambah Okey. Saya tambah salary semua tadi, utility, rental overhead, keperluan restoran dan kecemasan tambah semua. And Okey, then saya tambahkan 0.75. Okey, And then saya sekarang dapat ni jawapan. okey, sekarang ni Wani tambah semua Wani dapat berapa? 23,800. Okey, so cost Wani 23,800 adalah total monthly. Okey, Wani bahagikan dengan 75% 0.75 kan? Ya. Okey, so Wani dapat 31,733. Itu untung bersih ke untung gasar kawan-kawan? Untuk kasar. Untung gasar. Untung gasar. Okey. Okey, berapa untung bersih yang company ni dapat? 23,800. 12,850. Ai. Bukan 23,800 ni. 3,000. Ai 3,000 pula. Salah. Tak apa, slow. Salah. Berat. 23,800 saya kira lah. 3173. Ini untung gasar. Untuk bersih 23,800. sebab kena darab balik kan 0.5 tu. Ya betul lah Aizat. Betul? 2379. Ai. Betul ni. 2379 lah. Sama Saya lah. dapat 2399. Saya dapat 23,800 Sama Mi. Cik apa dapat dia 3,800 Miss ni. Kurang tu, Mek. tak, Miss ni. Sabar. Betul lah. Dia kena darab dengan 23,800. 0.75 tu balik lah. Ya, Saya dia kena dapat. darab. Silap lah. Dia kena dapat. Miss, saya dapat 100,000. Dia kena darab balik dengan 0.75 tu. Dah, betul. Dah. Dapat 100,000. Betul. Oh, ni aku Betul, pun tak betul. faham pun boleh jawab. Tengok. Tarik dah buka mulut dah. Aku Salah. tengah minum lagi. Okey. Kan? Okey. 23,800. Ya, nampak kat Dimo. Sabar kat mulut dah. Okey, ini siapa darab sekali dengan 333 belakang sekali sekali. Bukan darab apa Okey, darab apa ini. tapi tak apa. Kalau awak nak gunakan jawapan Wani, okey, saya akan type guna jawapan Wani 31,733.33 sen. Saya darabkan dengan 0.5. Okay, kalau kita guna betul-betul jawapan Wani yang ada sen kat belakang tu, jawapannya akan jadi RM23,799. 99 sen. Tapi bila kita genapkan dia jadi 23,800 jugalah. Betul tak? Yes. Okey. Okey. Yang ni kalau siapa dapat jawapan Mantera lah. Dah boleh tutup kelas lah. Okey, saya kata restoran ini dia punya kos bulanan meningkat sebanyak 15%. Okay, kos bulanan syarikat ni dia increase sebanyak 15%. Dia meningkat 15%. Yeah. Dia target 80%. Dia punya untung kasar. Oh, pening. Saya pun percaya mak. Okay, so sekarang ni you dah ada kos bulanan dah. Cumanya untuk bulan yang akan datang, dia telah meningkat kos tu sebanyak 15% dan dia punya target untung adalah 80%. So berapakah untung bersih restoran ini? Pakai yang mana tadi Miss? Pakai yang
Tak, formula Ni, semua sama. Cuma kos itu dah meningkat dah sebanyak 15%. Okay, saya pun kira juga. 3,570. Betul Miss? Ya. Kau nak buat apa Imran? Oh, aku tak tahu lah. Aku pun Salah. ragu-ragu nak jawab. Aku ada 2 jawapan. Tu bekal. Aku sama. Bengong je lah. Bengong je lah. Okey, saya dapat jawapan, saya tak tahu sama dengan you all ke tak. 27370. Jamis. 27 Apa juga Mit? Jamis saya 2, 3, dapat. 400. Saya dapat 27370 juga Miss. Dapat ke? Sama Miss. Udin sama dengan saya jawapan saya. 23 Saya pun sama. 27370. 211. Saya dapat 2, 3, 800 juga Mit. Okey, dapat. Zarif tak dapat Zarif? Macam mana Miss kira dia? Okey, dia macam ni. Tadi mula-mula kos yang lama jumlah dia berapa? 23,800 kan? Betul tak? Ya. 300 Mit. Okey, 23,800 dia meningkat sebanyak 15%. Bila kita kata meningkat, percentage tu akan jadi 115%. 1% kita tambah dengan 15% dapat 115% lah. Okey, cuba darab ni dapat apa? Ya. Okay, 23,000. Darab dapat 27370. Ya, betul. RM 27 370. 370. Silap saya punya koma tu. Okey. Sekarang dapat 27. Alamak, kenapa saya private ni? 27370. 2 juta Miss. Bukan juta. Sampai juta. Saya dapat agak 27,370 kosong. Okey, maknanya kos yang baru adalah 27370 setelah dia meningkat sebanyak 15%. So bila dapat je 27370 tadi, you all bahagikan dengan 0.8. Dapat 21896. Baik. Dapat tak? 0.8 Kejap. Okey, Miss, bahagikan. 0.8 Dari apa Miss? 27370 bahagikan dengan 0.8 dapat apa? 34212.5. 42125. Okey, seorang tolong type dekat situ berapa jawapan tu? Saya tak boleh. 34,212 ringgit 5 sen. 50 sen. 50 sen. Rounded jadi satu nilai. 34,213. Okey, dapat tak? RM34,212.50. Dapat? Ya. Baik. Okey, sekarang ni gunakan nombor 34212 50 sen. Darabkan dengan 0.8 yang dia target nak untung tadi tu. 27,370. Betul. 27,370. 70. Okey, clear Clear Miss. yang ni yang paling simple. Ini kira paling simple lah. Maksudnya kita nak target kita dapat untung and then untung kasar dan berapa untung yang kita kena buat lah. Kalau untung dia 27,370, maknanya sales yang kita nak kena buat tu more than that lah, lebih daripada tu. Zik, kalau monthly awak dapat tak sebanyak tu?
Apa dia? 27,000 tu. Kalau punya awak punya kedai ni. Average Kalau lah, buat masa average. COVID ni tak dapat lah Miss. Okay, kalau tak COVID. Mungkin boleh lah. Mungkin boleh dapat lah. Tolak-tolak semua. Easy jawab tu. Banyak tu sebenarnya 27,370 tu. Ya, Banyak. tapi banyak itu bayar banyak hutang, banyak. bayar hutang semua Miss sama kat Miss. Yalah. Rumah semua. Mungkin boleh gunakan keistimewaan COVID ni lah untuk tak bayar rumah. Tapi berniaga pula tak sama macam tu. So, ada pro and cons ni lah tak? Ya. Betul Miss. Biasa lah berniaga untung naik. Mesti kena ada. Ya betul Zat. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada Miss. Ada Miss. Tapi memang dia ada pengiraan tu memang ada dalam topik ni lah dia kat sini. Dalam topik Ni kira ada lah. Saya ada soalan Miss. Apa soalan dia? Miss tu yang masuk live saya semalam. Ya. Saya ada masuk. Awak berchatting dengan siapa tu? Awak berchatting dengan siapa? Tahu lah. Miss. Awak berlive dengan siapa? Saya buat live dengan Imran. Aku pula. Betul lah Imran kan mana lagi. Okay, ada sebab saya punya ni dah nak end session ni. 40 minit dah habis dah. Okay, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Alhamdulillah faham. Okay, saya akan masukkan. Saya tak dapat lah. Macam mana saya nak kejarkan kawan awak yang langsung tak pernah saya temui dalam mana-mana channel ni. Tak tahu lah Miss. Suruh dia usaha untuk temui Miss. Sebab Telegram pun biar tak. Biar orang cari sendiri Miss. Tak payahlah. Biar dia orang cari Miss. Untuk Miss nak cari dia orang. Telegram pun tak muncul. Apa Miss? Miss senaraikan nama biar saya yang cari dia orang. Kenapa tu? Saya senaraikan nama. Okay. So itu saja untuk hari ni. Saya tak sebab benda mengajar melalui online ni saya tak boleh sama apa yang saya cakap kat kelas lah. Maksudnya saya akan Betul lah Miss. simplify lah apa yang ada. So kekangan daripada line apa semua tu saya pun tak di luar bidang kuasa saya. Kadang-kadang line saya pun terganggu juga. Betul ni betul. Sokong. Okay, tak ada soalan ya? Tak ada Miss. Tak ada. Udik ada soalan Udik. Ni saya answer kan?